Pengundi Pakatan Harapan tidak akan ampunkan pengkhianat. Pengundi Pakatan Harapan tidak akan mengampunkan mereka yang telah mengkhianati amanah yang telah diberikan, kata Presiden Parti Amanah Negara atau Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dalam satu kenyataan bersama. Kami konsisten menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri Malaysia sejak 1998 dan akan terus berbuat demikian dengan latar senario politik semasa. Satu-satunya pilihan yang realistik untuk berjaya adalah dengan menggabungkan kekuatan kesemua 5 parti iaitu Keadilan, Amanah dan DAP daripada Pakatan Harapan serta Warisan dan kelompok penyokong Tun Mahathir dalam bersatu, jelas mereka. Muhammad dan Guan Eng berkata demikian sebagai respon kepada Keadilan yang menolak pilihan kedua untuk mencalonkan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri dan Anwar sebagai Timbalan Perdana Menteri dengan peralihan kuasa kepada Anwar selepas tempoh 6 bulan. Option ini dicadangkan berikutan Warisan dan Tun Dr. Mahathir menolak pilihan pertama untuk mencalonkan Anwar sebagai Perdana Menteri dan Datuk Seri Mukhlis Mahathir sebagai Timbalan Perdana Menteri. Kedua-dua pilihan ini dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Presiden pada 30 Mei 2020. Menurut kenyataan itu, menurut mereka peralihan 6 bulan tersebut akan didokumentkan secara bertulis, ditandatangani kesemua pemimpin parti dan diumumkan secara terbuka. Mereka sependapat bahawa kesemua parti dalam Pakatan Harapan, Warisan dan kelompok Tun Dr. Mahathir mesti mencari titik persamaan untuk menuntut kembali mandat yang telah diberikan rakyat dalam pilihan raya umum 2018. Ini adalah sebuah perjuangan suci untuk mendaulatkan demokrasi serta nilai undi jutaan rakyat Malaysia yang memilih untuk menukar kerajaan bagi menyingkirkan pentadbiran yang korup dan kleptokratik melibatkan puluhan bilion dolar Amerika, ujar mereka. Kenyataan tersebut menegaskan bahawa Amanah dan DAP telah berusaha keras sepanjang 3 bulan lalu untuk mencari titik persamaan yang dapat diterima semua pihak. Namun, mereka pula yang dilabel sebagai gila kuasa. Kami telah dikritik kerana lambat bertindak menuntut kembali mandat rakyat. Tetapi, apabila laluan yang realistik ditemukan, kami dikritik pula kononnya gila kuasa. Ini tidak adil kerana walaupun kami tidak gentar menjadi pembangkang, rakyat telah mengundi pada tahun 2018 supaya kami mengambil alih kerajaan. Seterusnya, mereka berharap Keadilan dan Tun Dr. Mahathir bersama-sama Warisan tidak akan semakin menjauh, bahkan terus merapat dan bersatu padu. Melihat masing-masing sebagai musuh dan bukan rakan sekutu tidak akan membantu perjuangan rakyat, bahkan hanya membantu mereka yang telah menumbangkan sebuah kerajaan sah yang dipilih rakyat dengan sebuah kerajaan tanpa mandat rakyat. Hanya apabila kita dapat bersetuju, kita akan sama-sama dapat memastikan Pakatan Harapan dapat menuntut semula kerajaan bilik rakyat ini, kata Ketua Timbalan Presiden Pakatan Harapan itu. Muhammad dan Guan Eng berkata, mereka memberi penghormatan kepada pemimpin Pakatan Harapan, Warisan dan Bersatu yang telah berani berdepan ugutan dan godaan bagi menolak kerajaan Perikatan Nasional yang tiada mandat. Kesemua parti-parti politik dan orang ramai menyokong serta bersetia kawan dengan Kerajaan Negeri Sabah di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Shafie Apdal bagi mengekang anasir-anasir pengkhianat daripada cuba menumbangkan kerajaan yang telah dilantik melalui pilihan raya. Sebagai anggota Pakatan Harapan, kami akan terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada rakyat dan jutaan yang telah mengundi untuk perubahan, tegas mereka. Kenyataan tersebut turut menyentuh tentang krisis ekonomi pasca COVID-19 yang amat dahsyat dari segi kesan negatifnya terhadap perniagaan dan kehilangan pekerjaan. Keperluan berlanjutkan moratorium pinjaman bank selama 6 bulan lagi serta kemarahan orang ramai terhadap kenaikan bil elektrik oleh Tenaga Nasional Berhad adalah gejala kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional dalam menangani kesengsaraan rakyat akibat krisis ekonomi COVID-19. Justru pemimpin mesti menjadi suara hati nurani rakyat dan pembela mereka demi memastikan dana kerajaan digunakan untuk membantu mereka dan tidak tertiris akibat salah tadbir urus. Inilah kenyataan pemimpin Amanah dan DAP yang paling berhemah dan tawaduk setakat ini. Namun apa yang jelas, Tun Dr. Mahathir telah mengalami defisit kepercayaan yang sukar dipulihkan
khususnya dalam kalangan penyokong keadilan dan pengundi atas pagar. Kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Pengundi benci pemimpin yang berdolak dalih.